الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، خصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والتقوى، اللهم ارزقنا العلم والتقوى، اللهم ارزقنا العلم والتقوى. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan nikmat demi nikmat yang kita dapat setiap hari. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah. Kita menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita sambung pembacaan kitab Hikam kita, muka surat yang ke-24, masalah kelebihan berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, siapa-siapa yang ingin sampai kepada kemuliaan akhirah, ia hendaklah memperbanyakkan tafakkur. Siapa yang ingin sampai kepada kemuliaan akhirat, yaitu kedudukan akhirat, selamat di negeri akhirat, berjaya di negeri akhirat, maka perbanyakkan tafakkur, kerana dia perintah Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tafakkur ini apa yang perlu kita fikirkan? Pertama, kita tafakkur tentang kebesaran Allah, tentang setiap kejadian Allah ini. Maka kita lihat apa yang telah berlaku di sekeliling kita, dengan ribut taufannya, dengan gempa buminya, dengan berbagai-bagai. Dan Allah berikan kepada kita berbagai nikmat menunjukkan kebesarannya, menjadikan kita semakin mentauhidkan Allah. Kita semakin yakin dengan Allah, kita semakin takut dengan Allah. Bila kita ini sentiasa bertafakkur tentang nikmat, Allah memberi kita nikmat demi nikmat, rezeki, kesihatan tubuh badan,
diberikan kita beberapa anugerah, maka kita terus berfikir, alangkah malunya aku jika aku tidak bersyukur kepada Allah. Allah beri kepada kita tanpa kita minta. Setiap pemberian daripada Allah tanpa kita minta pun. Kita kalau dengan orang kita nak sesuatu, kita kena minta dulu. Tidak pada Allah. Allah berikan kepada kita mengikut keperluan kita. Hari ini kita nak makan, kita tak pernah minta makan pun, tapi Allah tetap bagi makan. Kita tak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nak makan tengah hari, nak makan malam, tapi Allah bagi. Inilah hebatnya Allah. Lalu kita berfikir dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila tafakkur ini datang, sifat berfikir ini datang di dalam hidup kita, maka kita jadi semakin dekat dengan Allah. Maka banyak sifat-sifat yang akan lahir daripada tafakkur. Antaranya iaitu sifat malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya adalah sifat kita mula sayang dengan Allah melebihi segala perkara. Kerana sampai tahap kita berfikir Allah ini terlalu baik dengan kita. Jika kita ada dosa, lalu Allah kafarahkan dengan jalan sakit dan bala. Ini kata baiknya Allah. Baik, dan terus Allah berbuat baik kepada kita. Cuma jika kita tidak berfikir, kita tak mampu nak balas kebaikan Allah kepada kita. Sewaktu kita sakit, kita hampir kepada sakaratul maut, hampir kepada saat kematian. Pada ketika itu Allah berikan peluang lagi kepada kita dan terus memberi peluang. Ini tuan-tuan pengalaman kita semua. Ketika saat kita, Allah memberikan kita peluang demi peluang. Inilah yang dikatakan kasih sayang Allah, yang dikatakan tentang kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Sebab itu jika kita nak mulia pada akhirat, berjaya, di sana kita diangkat martabat kita oleh Allah, sentiasalah berfikir. Tuan-tuan, apa kata musannif? Ada orang bertanya Abu Ad-Darda, mana amalan yang terlebih baik? Maka jawabnya tafakkur. Kerana yang demikian itu menyampaikan kepada makrifah yang hakikat segala perkara dan membezakan yang hak dan yang batil, dan yang bermanfaat daripada mudarat. Maka Abu Darda bila ditanya orang kepada dia apa amalan yang lebih baik, dia kata tafakkur. Kenapa tafakkur ni amalan yang baik? Kerana Abu Darda menyatakan kita dapat mengenal suatu hakikat segala perkara. Macam mana mengenal? Sampai kita mengenal hakikat makrifah, hakikat segala perkara, kita dapat bezakan mana hak, mana yang batil. Bila kita kenal sesuatu perkara, ketika itu kita dapat kenal mana yang betul, mana yang salah. Dalam hidup ni tuan-tuan, bila kita mengenal suatu perkara dengan sebenar-benar perkara, kita dapat tahu yang ni salah ni, yang ni betul ni. Macam mana ya kata Allah bagi kita jasad sebagai satu contoh. Yang ni kurnia, yang ni anugerah.
Jasad ini perkara yang perlu kita fikir. Maka apabila kita berfikir, kita dapat bezakan, kenal akan hakikat perkara tersebut. Kenapa Allah bagi aku jasad? Kenapa Allah bagi aku umur? Kenapa Allah hidupkan aku? Maka ketika kita berfikir, pada ketika itu kita menemui satu jawapan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika itu baru kita dapat jawapan, Allah jadikan kita ni tadi untuk buat ibadat. Kalau kita tak kenal perkara tersebut, maka kita gunakan badan kita, umur kita buat perkara yang tidak betul. Lalu kita gunakan badan kita, mata kita pada perkara yang Allah tak redha. Sebab kita tak kenal. Kenapa kita tak kenal? Sebab kita tak berfikir. Bila kita tidak berfikir, kita tak nampak. Ketika itu kita tak boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah. Bila kita dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah, pada ketika itu kita akan buat perkara yang betul. Sebab kita mengenal sesuatu perkara tersebut. Kemudian apa kata Abu Darda daripada tafakkur itu? Kita dapat yang bermanfaat daripada yang mudarat. Ketika kita kenal dengan sebenar-benar kenal perkara tersebut, maka kita akan bawa perkara tersebut kepada perkara yang bermanfaat. Ada tubuh badan, ada umur, ada semua perkara yang Allah bagi. Maka kita tak bawa kepada perkara yang mudaratkan kita, yang mudaratkan agama kita, yang mudaratkan iman kita. Kalau aku buat ni, agama aku mudarat. Kalau aku buat ni, iman aku mudarat. Tuan-tuan, zaman kita ini zaman yang Nabi nyatakan lahirnya 73 golongan lahir. Nabi suruh kita jadi satu golongan, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita jangan kita fikirkan 72 tu. Kita fikirkan yang satu ni. Aku duduk tak tempat yang satu tu. Jangan buang masa. Kita fikirkan yang 72 ni. Kita kena buat apa? Kita kena fokus untuk meletakkan diri kita kepada golongan yang satu tu, golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan dengan kita fokus untuk kita duduk pada tempat ahli sunnah wal jamaah, tatkala itu kita terpelihara daripada 72 golongan yang lain. Ini zamannya. Zamannya ini, tuan-tuan. Kita nak hilangkan 72 golongan ini tak boleh. Tapi akan sampai satu masa yang 72 golongan ini akan hilang. Ini ada disebutkan kepada kita oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu, tuan-tuan, ketika kita ini gunakan akal untuk berfikir. Sebab itu, kenapa Allah bagi kita akal? Akal adalah semulia-mulia tempat yang Allah letak, tuan-tuan, untuk manusia. Perkara yang paling mulia sekali akal. Kalau kita tak ada akal, kita dah sama macam makhluk yang lain. Kita macam pokok, kita macam binatang. Tapi kita ada akal. Baik itu jadi orang berakal.
Orang berakal ini, tuan-tuan, dia sentiasa memikirkan kehidupan dia yang akan datang. Dia sentiasa memikirkan bagaimana besok aku di akhirat. Apa yang ada pada aku ni aku gunakan untuk akhirat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak zalim. Orang yang menyempurnakan akan urusan akhiratnya, maka akan disempurnakan urusan dunianya. Percayalah tuan-tuan, orang yang menyempurnakan akan urusan akhiratnya, lalu Allah akan menyempurnakan urusan dunianya. Orang yang menyempurnakan urusan akhiratnya, Allah akan menyempurnakan urusan kehidupan dunianya. Orang yang menyempurnakan akan urusan kehidupan akhiratnya, Allah akan menyempurnakan urusan kehidupan dunianya. Percayalah. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh menyempurnakan urusan kehidupan dunianya, nescaya mereka ini akan tidak sempurna ketika mereka ini berada di dalam urusan akhiratnya. Orang yang bersungguh-sungguh menyempurnakan urusan dunianya, maka besok di akhirat, kehidupan akhiratnya tidak akan pernah sekali-kali sempurna. Inilah janjinya. Allah tak zalim. Ada orang kata kalau kita tumpuk akhirat, macam mana dunia? Salah. Sebab itu kalau nak selesai segala perkara, maka hampir dengan Allah. Hampir dengan Allah. Saya pernah cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan, Allah ini sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita sering meninggalkan Allah. Allah sekali-kali tidak pernah melupakan kita, tetapi kita sering melupakan Allah. Allah sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada kita, tetapi kita sering menzalimi diri kita sendiri dengan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengingatkan kita dan menunjukkan kita, yakni memberikan hidayah dan taufik kepada kita ke jalan yang lurus. Tatkala kita tergelincir, tatkala kita mula tersesat, tetapi kita sering kali membiarkan bimbingan daripada Allah. Kita sering kali tidak pedulikan bimbingan daripada Allah. Percayalah, jika kita sentiasa dalam kebaikan, maka kita akan sentiasa dalam hidayah dan taufik Allah. Tuan-tuan, apa kata Abu Darda? Hasil daripada tafakkur, kata Abu Darda, dan dengannya tafakkur nyatalah segala yang tersembunyi daripada penyakit nafsu dan perdayaan duniawi. Bila kita tafakkur, maka tatkala itu kita nampak perkara yang tersembunyi daripada penyakit nafsu dan tipu daya dunia ni. Semalam tuan-tuan, sebelum saya sembahyang maghrib, ada seorang hamba Allah sembang dengan saya. Maaflah kalau malam ni dia ada. Kata, Ustaz, kenapa sekarang ni saya kerap nak marah? Dia kata, nak marah anak, nak marah isteri, tak tentu pasal, Ustaz. Saya cakap dengan dia begini, bersyukur dengan Allah. Kenapa? Kita ni ada ilmu yang Nabi larang kita marah mengikut nafsu kita. Tapi Allah sayang kita tak? Sayang.
Inilah dikatakan tarbiyah terus daripada Allah. Selagi sifat tu tuan-tuan tak hilang dalam diri kita, Allah didik kita. Allah hantar orang untuk kita jadi marah. Allah hantar isteri kita, uji kita untuk bersihkan sifat marah. Tapi kalau kita tak nampak yang ini tarbiyah daripada Allah supaya aku jadi orang baik, kita akan terus marah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita sedang duduk dalam jalan nak jadi orang baik. Selalu kan orang cakap apa macam ni. Dulu masa saya tak nak berubah, tak ada pun benda ni saya lalu. Tapi bila saya nak berubah, benda ni saya lalu. Inilah tarbiyah terus daripada Allah. Allah ni sayang kita. Maka Allah hendak kita supaya kita bersihkan sifat mazmumah ini melalui ujian yang Allah datangkan kepada kita. Tuan-tuan, bukan sahabat ini seorang yang pernah jumpa saya. Ada orang lain juga jumpa saya begitu, tuan-tuan. Selang beberapa tahun saya tanya dia, saya sembang dengan dia, apa yang saya cakap 3 dan 4 tahun yang dulu ketika saya jumpa dia. Dia kata apa dengan saya? Ustaz, terima kasih sebab pandangan Ustaz yang 4 tahun dulu. Ketika saya memandang yang ianya adalah tarbiyah terus daripada Allah, pada ketika itu Ustaz, sekarang sampai orang rumah saya tanya, kenapa abang berubah, tak marah sangat. Tetapi jika kita menidakkan yang mana ini adalah terus tarbiyah daripada Allah, kita tak akan boleh berubah. Saya pernah bercakap dalam kuliah, kita belajar ilmu tauhid daripada wujud sampai sifat mutakaliman, sifat 20. Untuk apa? Untuk kita mentauhidkan Allah. Kita belajar fiqh untuk apa? Untuk kita menyempurnakan syariat Allah. Kita belajar tasawuf buat apa? Supaya kita dapat buang sifat mazmumah yang 10 tu. Kita dapat hiasi hati kita dengan sifat mahmudah yang 10 tu. Sebab itu kata ulama, orang yang belajar ilmu tasawuf bukan untuk dikenali sebagai ahli sufi, tetapi orang yang belajar ilmu tasawuf, dia dapat bersihkan jiwanya, dia dapat sucikan hatinya, dia dapat buang sifat mazmumah yang ada pada dia. Kalau dulu dia pemarah, dia dah jadi kurang marah. Kalau dulu dia perengus, pongoh, maka dia jadi kurang, tuan-tuan. Kalau dulu dia cinta dunia, bakhil, dia jadi orang yang pemurah. Kalau dulu dia kurang sabar, dia jadi orang yang sabar. Bila dia dapat bala Allah, dia sabar. Bila dia dapat akan kebaikan, dia sabar. Sabar macam mana? Sebab buat baik ni susah. Kenapa buat baik ni susah? Sebab syurga ni susah. Nak duduk dalam masjid susah. Nak duduk kedai makan, kita boleh tahan dengan kawan-kawan 3 jam, tuan-tuan. Tapi nak duduk di masjid ini, kita rasa gelisah. Bukan sebenarnya kita yang gelisah. Hakikatnya kita tak gelisah. Tetapi ada makhluk lain yang tidak membenarkan kita tenang di dalam rumah Allah. Siapa dia? Makhluk itu yang masyhur dan kita kenal, syaitan. Kenapa syaitan tak bagi? Supaya nama kita di pintu-pintu syurga Allah ini terpadam. Nama-nama kita yang tertulis di pintu syurga Allah ini hilang. Nama kita yang ada di pintu syurga Allah ini dihapuskan, supaya kita bersama-sama dengan syaitan laknatullah. Sebab itu kita tak tenang. Kenapa kita pemarah? Kenapa kita cinta dunia? Kenapa kita tak nak tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah? Bukan kita tak nak, kita mahu benda tu.
Selalu kita cakap dengan diri kita, saya berusaha tapi saya tak dapat. Inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesungguhan kita. Ini nama dia mujahadah, bersungguh-sungguh. Inilah jihad. Kita jihad, bersungguh-sungguh kita lawan nafsu kita, berperang dengan nafsu kita untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Dia tak mau kita masuk syurga, tapi kita bersungguh-sungguh nak masuk syurga. Inilah orang hebat. Kita kenal nafsu kita. Sebab itu tuan-tuan, masing-masing orang ni diuji dengan ujian masing-masing. Ada orang jenis tak sabar, lalu Allah uji dia, uji dan terus uji, sehinggalah dia nampak bahawa ini adalah ilmu yang terus daripada Allah, yang Allah bimbing dia. Bimbingan Allah dalam tu ada ilmu, tuan-tuan. Ini pentingnya tafakur. Orang Melayu cakap macam ni, tiap-tiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah ni ilmu. Tiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah. Saya kongsi tuan-tuan satu cerita, tapi tak payah kongsi pun tak apalah. Masa Syawal baru ni tuan-tuan, saya ada asma. Jadi saya makan ubat ini overdose, terlebih. Saya ada 4 jenis ubat, dan saya makan 4 jenis ubat ni sekaligus, sebab saya tak nak pergi klinik kan? Jadi tuan-tuan, selang beberapa jam, ketika saya nak pergi ke ruang tamu rumah saya tu, ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, dan isteri saya sedang melipat kain. Ketika saya sampai di ruang tamu, tuan-tuan, istilah dia dalam, kalau saya tengok dalam Google dipanggil brain fog. Brain fog ni tuan-tuan, otak kita akan berhenti beberapa second. Ketika itu seluruh badan saya ni menggeletar, tuan-tuan, menggeletar. Dan isi yang saya nampak baru beberapa second tadi, tuan-tuan, dan anak yang saya nampak tiba-tiba hilang dalam pandangan mata saya. Saat itu saya kata dengan diri saya, apakah ini dia suasana sakaratul maut? Saya bercakap dengan diri saya, apakah ini yang dikatakan suasana sakaratul maut, yang kita tidak melihat isteri, anak-anak kita dalam beberapa saat waktu itu? Ketika roh kita sampai di antara dua kening ini, kita diperlihatkan akan tempat kita, sama ada di jannah Allah ataupun di neraka Allah. Ketika itu tuan-tuan, hilang orang di sekeliling saya. Maka saat itu saya tunggu, apakah saya nampak tempat saya di jannah Allah ataupun tempat saya di neraka Allah. Saat itu tuan-tuan, ketika itu anak saya pegang tangan saya dan digegar dan disebut nama saya, ayah, ayah, ayah. Dan saya sedar, tuan-tuan, ketika saya sedar, baru saya dapat melihat tubuh-tubuh orang kesayangan saya pada saat itu. Masa itu saya menangis. Saya menangis, saya kata beginilah, mungkin keadaannya suasana sakaratul maut. Saya menangis kerana Allah masih beri peluang saya untuk hidup buat kali yang keduanya. Maka inilah yang dikatakan nikmat, tuan-tuan. Nikmat yang Allah tetap kurniakan kepada kita, yang kita tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup ini. Zaman ini zaman
yang Nabi sebutkan kematian itu mendadak, berlakunya kematian yang kita tidak sangka-sangka. Dan ini berlaku pada keluarga kita, berlaku kepada ayah kita, berlaku kepada kawan-kawan kita. Sebab itu, kalau kita ini membiarkan setiap hidayah yang datang kepada kita, kita tak ambil, kita tak peduli, pada ketika itu kita akan jadi orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sebab itu Abu Darda dia sebut, hasil daripada tafakkur ini kita dapat kenal akan penyakit nafsu yang tersembunyi. Sebab itu saya nasihat diri saya, bola, cukuplah, marilah kita jadi orang baik. Kalau dulu kita gunakan mulut, kita maki orang, kita kata ke orang, kita benci ke orang, bola. Kita jadilah orang yang baik pada sisi Allah. Kalau dulu kita asyik memikirkan hal dunia yang tidak boleh menjadikan dunia ini untuk membuka pintu syurga Allah, bola. Kita ubah. Kita jadikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita dapat membuka pintu syurga Allah. Kalau dengan jasad, jadikan jasad kita ini dapat membuka pintu syurga Allah. Kalau dengan harta, jadikan harta ini dapat membuka pintu Allah, pintu syurga Allah. Kalau dengan amal baik, semayang, zikir, puasa, semuanya, jadikan amal saleh ini dapat membuka pintu syurga Allah. Kemudian kalau ada keluarga, anak, isteri, ibu, ayah, jadikan mereka ini asbab kita dapat buka pintu syurga Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita masih hidup ini, maka jadikan asbab pintu syurga ini terbuka, dan kita dapat salam daripada Allah dan malaikat besok di yaumul akhir. Sebab itu Abu Darda suruh kita fikir. Apa kata Abu Darda? Dengan tafakkur ini kita dapat mengetahui akan tipu daya dunia itu. Kita tengok diri kita, lama mana dah aku kena tipu. Saya selalu cakap dengan diri saya dan tuan-tuan, hidup ni tak salah, kerana hidup ni kurnia. Tapi jangan kita kena tipu dengan hidup ni. Kita salah guna hidup ni. Hidup ni anugerah, tapi jangan kena tipu dengan hidup ni. Hidup ni satu nikmat, tapi jangan kena tipu dengan hidup ni. Sebab nanti saya dan tuan-tuan akan hidup lama dekat satu tempat nama di akhirat. Kat sini sekejap aja tuan-tuan, sementara kita nak duduk lama sana. Jadi jangan kita kena tipu dengan hidup di sini, supaya kita jadi orang yang bahagia hidup dekat sana. Begitulah tuan-tuan, dunia ni tak salah, tak semua orang Allah bagi dunia yang sama. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Tak sama. Kenapa tak sama? Macam ni tuan-tuan. Sebab itu ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang fakir. Sebab apa? Sebab dunia itu menjadi asbab terbukanya pintu syurga. Jadi miskin ni salah ke? Jadi fakir ni salah ke? Tak salah.
Sebab ada pintu syurga untuk orang fakir, ada pintu syurga untuk orang miskin. Nabi kata, orang miskin, orang fakir yang redha, Nabi kata masuk syurga. Tak salah jadi fakir, tak salah jadi miskin. Yang salahnya kalau tak redha. Ada orang Allah jadikan dia kaya, tak salah jadi kaya. Sebab ada orang kaya masuk syurga. Siapa? Orang kaya yang pemurah. Kalau kita jadi miskin tetapi kita tidak redha, kita tak boleh masuk syurga. Kalau kita jadi kaya tapi kita tidak pemurah, kita tak boleh masuk syurga. Sebab itu ada ilmu, tak salah. Tapi biar ilmu itu menjadi asbab kita masuk syurga. Sebab ada ulama yang masuk neraka. Jadi abid, tak salah. Jadi biar jadi abid yang masuk syurga, bukan jadi abid yang masuk neraka Allah. Lalu orang kata apa, jadi abid masuk syurga? Betul. Tapi biarlah kita menjadi ahli abid yang masuk syurga Allah, jangan menjadi ahli abid yang masuk neraka Allah. Semalam saya sebutkan dalam kuliah saya, dengan hasad dengki aja, habis ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, umrah kita, sembahyang jamaah kita, biar kita beribadat, ibadat itu diterima oleh Allah. Tapi setan ni jahat, iblis ni jahat. Dia tak bagi kita masuk syurga. Dia jadikan asbab supaya kita ni hilang semua apa yang ada pada kita. Puasa kita hilang, zakat kita hilang, sembahyang kita hilang, semua hilang dalam sekelip mata. Dia buat macam mana? Dia jadikan kita berebut harta pusaka, kemudian kita dengki mendengki, hasad berhasad. Dengan sebab harta saja kita jadi dengki, hasad, bermusuh-musuhan. Lalu dihilangkan oleh Allah semua amal saleh kita. Kita tak salah, cuma kita lalai. Kita tak salah, tapi cuma kita terlupa. Yang mana syaitan ini tidak membenarkan aku untuk masuk syurga Allah. Dia cari jalan juga macam mana nak hilangkan segala asbab yang boleh aku masuk jannah Allah. Lalu kita bergaduh sama-sama kawan-kawan kita, adik-beradik kita, orang yang pernah tidur sekali dengan kita, berjalan sama dengan kita. Kita tak mampu jadi orang baik. Kita tak mampu lagi, tuan-tuan. Dan kita tak sampai lagi kepada tempat soleh itu. Cuma kita mengaku kita adalah orang soleh. Tuan-tuan, kenapa saya sering berkata perkara-perkara ini? Dunia ni dah tak lama. Zaman ini berada di penghujungnya. Kalau kita tidak berubah daripada sekarang, kita akan berada dalam kelompok orang yang rugi dan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita tidak berubah daripada sekarang, tidak bersungguh-sungguh nak jadi orang baik, dalam keadaan sampai kepada saat hujungnya,
dalam keadaan zaman dan dunia ini berada dalam saat kebinasaannya, maka kita masih duduk dalam kelompok orang yang rugi, dalam kelompok orang yang dibinasakan. Sebab itu saya ajak, sebelum akal kita dicabut oleh Allah, tafakkurlah, aku sekarang macam mana, amal soleh aku macam mana, hubungan aku dengan makhluk macam mana. Saya pernah cakap dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi haji, perkara yang diharamkan di dalam ihram haji dan umrah, cuba tuan-tuan tengok, pelik tuan-tuan. Jangan cabut pokok, jangan bunuh binatang, jangan bergaduh, jangan cabut bulu. Apa kena mengena ni tuan-tuan? Tuan-tuan, kita belajar tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf. Allah nak suruh kita jadi orang baik dengan 3 ilmu. Kenapa tuan-tuan Allah didik kita jadi orang sebaik-baik orang? Kenapa tak boleh cabut pokok? Tuan-tuan, dulu masa sekolah rendah kan kita belajar sains. Pokok ini keluarkan oksigen, kita ni keluarkan karbon dioksida. Sebab itu karbon dioksida ni racun. Nabi larang kita minum air, kita embus, sebab air ni akan jadi racun. Tuan-tuan, Allah didik kita, pokok ni buat baik dengan kau. Kalau kau tak ada oksigen, kau mati. Sekarang ni tuan-tuan ada jam. Kalau oksigen kita turun, kita takut tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah jadikan pokok, dia tolong kita. Asbab. Kita ni bukan buat baik dengan orang aja. Tapi kalau kita guna akal ni, kita akan cakap apa dengan Allah? Ya Allah, terima kasih. Daripada nafas aku keluarkan racun. Dan yang ambil racun ini adalah pokok-pokok yang ada di sekitar aku. Dan kau jadikan mereka ini membersihkan racun itu, lalu mereka mengeluarkan oksigen, dan aku ambil balik, ya Allah. Sebab itu orang yang bertafakur kepada Allah, dia sentiasa berterima kasih dengan Allah. Tak boleh bunuh binatang. Tuan-tuan, ini Allah didik kita jangan zalim dengan makhluk Allah. Kenapa? Dari pukul 7.40-50 tadi kita duduk dalam masjid. Tuan-tuan tahu apa yang kucing buat, cicak buat, semua binatang yang di darat, di laut, mereka buat sekarang. Mereka sedang mengadu dengan Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang duduk dalam pengajian ini. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang duduk dalam pengajian ini. Ya Allah, Ya Allah, ampunkan dosa mereka semua, Ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, Allah didik kita. Bukan sekadar kita kena buat baik dengan orang, tapi dengan seluruh makhluk Allah berbuat baiklah. Kerana apa? Kerana mereka semua selalu buat baik kepada kita. Inilah yang dikatakan tafakkur. Ada akal, kita fikir, lalu kita jadi orang baik, kita jadi orang berterima kasih,
kita jadi orang sabar, kita jadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah, hasil daripada tafakkur. Apa kata pula sambungan daripada kitab ini? Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, fikir itu cermin. Engkau lihatlah kebajikanmu berbanding kejahatanmu, dan dengan dia nyatalah kebesaran Allah. Tengok apa benda baik kita dah buat, lalu kita syukur dengan Allah. Kita tengok baik kita, kalau banyak kita syukur dengan Allah. Kalau sikit kita rasa takut dengan Allah. Kenapa? Kalau sikit, besok nak balik jumpa Allah, nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk apa? Kita tengok jahat kita banyak lagi tak? Jahat ni bukan tinggal semayang aja. Tuan-tuan, ketika kita menyempurnakan hablum minan nas, ketika itulah akan terjadinya kesempurnaan hablum minallah. Ini dia, tuan-tuan. Kita jangan ingat, oh saya dah semayang, sudah. Saya dah pergi masjid 5 waktu sehari semalam, sudah. Tak selesai. Semayang kita cukup, puasa kita cukup, tapi kita tak jaga mak ayah kita, tak selesai. Puasa kita cukup, semayang kita cukup, Allahu Akbar, sampai kita dapat puasa Senin Khamis. Tapi mengumpat kita tak berhenti, maki orang kita tak berhenti, tak selesai. Tak selesai. Sempurnakan akan perintah hablum minan nas, maka dia akan menjadi penyempurnaan hablum minallah. Semayang senang kan, tuan-tuan? Zikir senang kan? Tapi jaga mak ayah yang uzur senang tak? Kita nak semayang senang kan? Senang. Ambil air semayang, masuk waktu, kita semayang. Nak semayang tahajud, jaga mak ayah yang nyanyuk, senang tak? Tuan-tuan, ini saya kongsi satu kisah. Sewaktu tahun 90-an, tahun 2000, saya kenal ada satu hamba Allah waktu kami berumrah sama-sama. Saya kenal, tuan-tuan, orangnya zikirnya terlalu kuat. Kuat zikir, tuan-tuan. Jadi bila balik ke Malaysia, dia kata, Ustaz, jom datang rumah saya boleh? Alhamdulillah, saya sampai di rumahnya. Saya ketika berada di pintu rumah dia, tuan-tuan, saya dengar dia sedang memaki hamun di dalam rumah tersebut. Ketika saya dengar itu, tuan-tuan, dalam hati saya bertanya, siapakah yang dia maki ni? Saya bagi salam dan saya masuk ke dalam rumah tersebut. Ingatan saya masih kuat tentang peristiwa ini dan menjadikan satu panduan dalam hidup saya.
Ketika saya masuk, tuan-tuan, saya terlihat satu orang tua yang sedang terlantar, yang tidak bermaya, yang sedang bercakap seorang-seorang. Rupanya makian itu dihantarkan kepada insan tua yang bergelar seorang ayah. Rupanya makian itu dilontarkan kepada seorang tua yang bergelar seorang bapa, yang masa mudanya sebelum ia nyanyuk dan ia terlantar, insan itulah yang menunjukkan cara ia semayang. Insan itulah yang pernah menunjukkan cara ia berzikir. Insan itulah yang pernah menunjukkan cara ia berpuasa Isnin dan Khamis. Kini dia boleh puasa Isnin Khamis dan ia boleh berzikir. Tetapi insan yang pernah menunjukkan perkara-perkara kebaikan kepadanya, yang sudah tidak mampu dan nyanyuk itu, tuan-tuan, setiap hari menerima makian daripada seorang anak. Tuan-tuan, nak zikir senang, tapi tak semua orang yang semayang, puasa, zikir ini dia mampu menjaga seorang ayah yang nyanyuk. Seorang yang kuat beribadat ini, ketika ia diuji dengan seorang ibu yang tidak upaya, ramai yang gagal. Sebab itu, tuan-tuan, saya berpesan untuk diri saya dan tuan-tuan yang jika masih ada ibu dan ayah, lalulah ujian ini dan kita anggaplah, ya Allah, inilah pintu syurga yang masih Engkau buka untukku, dan jadikan jalan ini untuk aku dapat masuk syurga Engkau, ya Allah. Dan jangan asbab ini, ya Allah, Engkau tutup pintu syurga yang telah Engkau bukakan kepada aku sebagai seorang anak. Tuan-tuan, Allah tahu apa peluang kita. Sebab itu, setiap pintu syurga yang Allah bukakan untuk kita, jangan kita lepaskan. Setiap peluang dan pintu syurga yang telah Allah buka kepada kita, jangan kita berusaha untuk menutup pintu-pintu itu. Kalau kita tutup, tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga, bermakna kita sedang menuju ke neraka Allah. Apa kata Hasan Al-Basri? Dan dengan dia nyatalah kebesaran Allah apabila engkau fikir dalam segala perkara yang dijadikannya. Nyatalah pula dengannya atas segala nikmat yang nyata dan yang tersembunyi. Bila kita jadikan fikir sebagai cermin, kita nampak yang ni nikmat Allah, besarnya, ya Allah, kurnia Engkau atas aku. Dia tengok jadi cermin. Tuan-tuan, kita lepas mandi ke, nak pakai baju, pakai serban, kita kan tengok cermin. Kita tengok muka kita ada apa kan. Kita tengok apa yang tak elok, kita buang, betul tak? Kalau ada benda tak elok, kita buang, betul kan? Tuan-tuan, kenapa kalau jasad kita tak elok, kita buang benda tak elok? Tapi jasad yang batin ni ada yang tak elok, kenapa kita simpan? Kalau badan kita kotor, kita cepat-cepat cuci, kita tak nak tengok pun yang ni tak elok ni. Ini jasad yang zahir. Kenapa jasad yang batin ada benda tak elok kita simpan? Kenapa? Kenapa kita masih simpan? Kenapa kita masih simpan? Kenapa kita masih simpan? Buanglah. Kalau ada sombong, buang. Kalau ada sayang dunia, buang. Kalau ada rasa
Tak sabar, buang. Kalau rasa pemarah, buang. Yang ni kotor, buanglah. Buang. Kalau ada rasa benci dengan orang tu selalu buat salah, selalu buat zalim dengan kita, lepaskanlah. Lepaskan. Tuan-tuan, almarhum orang tua saya, ramai orang buat zalim dengan dia. Bila saya tanya Abah, ramai orang buat jahat dengan Abah, Abah tak balas pun. Dia cakap apa dengan saya, tuan-tuan? Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tuan-tuan, nak lepaskan ini susah. Tapi belajar lepas. Antara perkara yang saya belajar daripada ayah saya, ketika orang buat zalim dengan kita, orang khianat kita, dia masih lagi boleh berkata, tak apa. Tak apa. Tak apa. Itu yang saya belajar, tuan-tuan. Kita boleh lepaskan. Rupanya apa yang almarhum dulu buat, rupanya almarhum dia ikut Nabi. Ketika orang buat zalim dengan Rasul, ketika orang buat kejahatan pada tubuh badan Rasul, Rasul tak marah pun. Rasul tak marah pun. Orang maki Nabi, orang marah Nabi. Ketika sahabat marah, orang memarahi Nabi, Nabi panggil sahabat. Kenapa kau marah dia? Nabi tegur sahabat. Kenapa kau marah dia? Boleh tuan-tuan? Boleh tak kita belajar lepaskan semua benda ini kerana sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana kita nak duduk syurga dengan Nabi. Betul tak tuan-tuan? Kan kita pernah minta, ya Allah, besok aku nak duduk syurga dengan Nabi. Jadi ikut Nabi. Apa katanya Hasan Al-Basri? Maka yang demikian itu memberi faedah kepada segala ahwal yang tinggi, yang dengannya menghilangkan penyakit hati. Dan dengan sebab ini bangun kepada mentaati Tuhan. Bila hati kita selesai, kita seronoklah buat baik. Seronok buat baik. Disebut dalam sebuah hadis datang daripada Ibn Abbas dan Abi Darda, fikratu sa'atin khairun min ibadati sittina sanatin. Berfikir 1 jam itu terlebih baik dari ibadat 40 tahun. Ibadat 60 tahun. Dalam riwayat yang lain, tafakkuru sa'atin khairun min ibadatin 70 sana. Berfikir 1 jam itu lebih baik dari ibadat 70 tahun. Wallahu a'lam. Ada rezeki kita sambung lagi bulan depan insya-Allah. Kalau saya tak matilah tuan-tuan. Ada? Kalau saya tak mati kata. Allah, sebelum saya tutup, malam ini sekali lagi saya menceritakan tentang pusat dakwah Darul Atik di Kampung Kemuruh. Alhamdulillah, seperti mana yang disebut oleh haji saya ini, proses pembinaan surau itu dekat selesai. Tadi saya ke sana, saya melihat telah mula pasang shilling
di kaki 5 kami pasang siling kayu, tuan-tuan. Siling kayu, papan. Jadi kemungkinan juga kita akan pasang di bahagian ruang salat itu insya-Allah siling papan, kalau dipersetujui oleh Haji Zaini lah. Saya bincang tadi, saya tengok bila Haji Zaini pasang papan, dipanggil kat tempat saya dipanggil papan kapit. Jadi saya tengok nampak macam alhamdulillah cantik. Jadi saya kata kita pasang ruang salat ini asalnya nak pasang siling kapur, tapi bila saya tengok balik, saya kata kita pasang siling papan kapit tu jugalah. Untuk di masjid surau kita tu, kita kekalkan macam masjid kita yang dulu-dulu, tuan-tuan. Siling papan kapit ni tadi, saya nak balik suasana dulu-dulu. Seronok, tuan-tuan. Kita dah banyak lupa yang dulu-dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan saya untuk kita siapkan surau itu, jomlah tuan-tuan, kita sama-sama menuju kebaikan. Tuan-tuan pun tahu yang saya buat semua perkara ini bukan untuk saya, tetapi adalah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan saya, apa yang saya dapat tahu daripada Tuan Haji Zaini, kos kita buat siling di luar tu saja hampir RM10,000. Dalam tu mungkin kita akan perlukan hampir 9 atau ke 10 tan akan papan tu tadi. Mungkin cecah kepada RM30,000 ke RM40,000 untuk buat siling, dengan kos kayu dan sebagainya. Ini pada penilaian saya lah. Itu kadang-kadang saya suka berlapik nama Haji Zaini, sebab kalau tak berlapik, saya macam pandai daripada orang buat rumah. Jadi biar saya berlapik, takut kalau saya salah, orang yang sebetulnya buat dia tadi tak marah saya, tak salah tu. Jadi saya anggarkan, dan kita besok dah siap, kita cari tile pula, tuan-tuan. Dah siap tile yang kat luar, kita cari kapet pula. Dah siap kapet, kita cari amplifier pula. Jadi besok kalau dah siap, dah tak ada peluang lagi. Jadi ni ada peluang kita buat siling tu. Kita nak redupkan. Besok bila dah siap siling, antara sebabnya saya guna papan, supaya papan ini fungsinya dia penebat kepanasan. Jadi panas akan kurang untuk masuk dalam ruang salat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sama dengan saya, tuan-tuan cakap macam ni: ya Allah, aku sejukkan akan rumahmu yang akan digunakan oleh hamba-hambamu masa akan datang. Ya Allah, dengan asbab ini kau sejukkanlah kubur aku esok. Aku buat ni tak ada apa-apa pun, ya Allah. Mudah-mudahan ni bahagian aku untuk aku dapat sejukkan akan rumahmu, ya Allah. Besok kalau aku mati, aku minta, ya Allah, mudah-mudahan besok kubur aku sejuk. Aku tak nak panas macam kubur orang lain. Kenapa perlu kita minta macam tu? Sebab kita bukan orang yang banyak buat ibadat pada Allah. Kita tak boleh setanding sahabat Nabi. Kita tak boleh setanding akan awliyaillah. Kita tak mampu nak tanding tabi'in. Tak mampu nak menandingi ibadat tabi'in. Jalan inilah yang Allah buka untuk kita. Jadi masuklah akan pintu-pintu yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk kesenangan akhirat. Itu daripada saya, dan saya akhirkan kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bermohon dan kami berharap kehadrah-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Pimpinlah hati-hati kami ya Allah, supaya kami tidak lalai akan kehendak-Mu ya dan perintah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram, agar kami menjadi hamba yang redha dengan segala takdir-Mu, agar kami menjadi hamba yang baik dan taat dengan segala perintah dan hukum-Mu. Ya Allah, pimpinlah kami dan isteri, anak-anak kami dan seluruh keluarga kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, jika kami tergelincir, isteri kami tergelincir, anak-anak kami tergelincir, maka pimpinkan kami semula ya Allah. Tariklah kami ya Arhamar Rahimin, agar tidak terus tergelincir dalam kesesatan. Ya Allah, jadikan perkataan kami, amal perbuatan kami sentiasa dalam pimpinan Engkau ya Arhamar Rahimin, agar kami tidak berkata akan suatu perkataan yang Engkau murkai, agar seluruh tubuh kami tidak melakukan segala perkara yang Engkau tidak redha ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami akui kelemahan kami, kami akui kelemahan kami, kami akui kelemahan kami. Kurniakan kekuatan atas kami. Teruslah pimpin kami ya Allah, teruslah pimpin kami ya Allah, teruslah pimpin kami ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami, jangan Engkau tinggalkan kami, jangan Engkau tinggalkan kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi Rabbil Alamin.